Daripada Abdullah bin Amr ibn al-As berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat ilmu itu ada 3 perkara, maka yang selain daripadanya adalah lebihan ataupun tambahan. Pertama, ayat yang jelas. Kedua, sunnah yang ditegakkan, iaitu yang diamalkan. Yang ketiga, kewajipan yang adil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad an-nur al-mudhib linisyan binurih wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita teruskan kuliah kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sebuah kitab yang bertajuk 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama, karangan Syekh Muhammad Syukri bin Yunus Al-Banjari, terjemahan dan juga huraian oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Maliki An-Nadwi. Hadis ke-16, hakikat ilmu. An Abdullah bin Amr ibn al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ilmu thalathatun wa ma siwa dhalika fadlun ayatun muhkamatun aw sunnatun qa'imatun aw faridatun adilatun. Akhrajahu Abu Dawud. Daripada Abdullah bin Amr ibn al-As berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat ilmu itu ada 3 perkara, maka yang selain daripadanya adalah lebihan ataupun tambahan. Pertama, ayat yang jelas. Kedua, sunnah yang ditegakkan, iaitu yang diamalkan. Yang ketiga, kewajipan yang adil. Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam sunan beliau. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang bahawa yang layak dinamakan dengan ilmu itu ada 3 perkara. Pertama, ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Disebut dalam hadis tadi dipanggil ayatun muhkamah. Ayat-ayat yang muhkamah, maksudnya ayat-ayat yang jelas, yang tidak ada kesamaran dan diamalkan. Yang keduanya adalah sunnah Nabi, sunnah yang ditegakkan. Dan yang ketiga adalah kewajipan yang adil. Hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, ada dia punya sababul wurud. Sababul wurud. Kita biasa kita akan dengar istilah sabab nuzul, asbab nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab kenapa satu-satu ayat Al-Quran itu diturunkan. Apakah situasi, apakah keadaan, apakah keperluan yang berlaku sehingga menyebabkan Allah Ta'ala turunkan satu-satu ayat Al-Quranul Karim. Jadi orang-orang yang nak menguasai ilmu Al-Quran, ilmu tafsir ke apa ke, nak tak nak, mesti dia mempelajari tentang asbabun nuzul. Kenapa ayat Quran ni turun? Kenapa ayat ni turun? Apa sebab ayat ni turun? Itu namanya asbabun nuzul. Begitu juga dalam ilmu hadis, ada pula satu ilmu untuk kita belajar
kenapa satu-satu hadis itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini dipanggil asbabul wurud. Kalau untuk Quran tadi asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab-sebab kenapa diturunkan satu-satu ayat Quran. Kalau untuk hadis asbabul wurud, sebab-sebab kenapa satu-satu hadis itu diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini ada asbabul wurud dia, tuan-tuan. Kenapa Nabi sebut hadis ni? Apa sebab? Apa situasi yang menyebabkan Nabi sebut hadis ini? Maka disebut dalam kitab bahawasanya pada satu hari Nabi SAW sampai di masjid, Nabi melihat ramai orang mengelilingi seorang lelaki. Maka Nabi pun bertanya sahabat, yang seorang lelaki ni siapa dia? Siapa dia orang yang dikelilingi ataupun dikerumuni oleh ramai orang ni? Maka ada orang sahabat menjawab, dia ni adalah alamah, maksudnya pakar. Dia ni pakar apa? Apa ilmu yang dia ada? Apa kepakaran dia? Oh, dia ni pakar dalam syair-syair jahiliyah. Syair-syair jahiliyah. Syair-syair jahiliyah ni, tuan-tuan, maksud dia pada zaman jahiliyah, antara benda yang paling dititik beratkan pada zaman Arab jahiliyah itu adalah penulisan syair-syair. Dan orang-orang Arab yang hidup pada zaman Nabi, mereka ini jago, hebat di dalam mengarang syair-syair. Tinggal lagi syair-syair yang dikarang pada zaman jahiliyah tu, syair-syair yang bukan-bukanlah. Ada syair itu dikarang. Dalam syair itu dia memuji perempuan, contoh dia. Dia puji-puji perempuan. Ada syair itu dikarang untuk puji kuda. Kuda ni cantik, kuda ni macam ni, apa berkilat warna dia, berlari tangkas. Syair untuk puji kuda. Ada ditulis syair itu nak puji pedang dia. Pedang aku macam ni, pedang aku ni tajam, aku dah gunakan pedang ni nak bunuh orang apa semua. Jadi syair-syair yang banyak dikarang pada zaman jahiliyah, itu temanya benda-benda yang bukan-bukan. Silai rembulan temanya yang tak senonoh. Dia puji orang perempuan. Puji bentuk badan orang perempuan. Itu syair-syair yang dikarang pada zaman jahiliyah. Cuma yang beauty-nya di situ, tuan-tuan, bila lah orang Arab pada zaman jahiliyah ini, mereka ni pakar dalam buat syair, pakar dalam sastera bahasa Arab. Jadi untuk membuktikan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala menurunkan Al-Quran yang memiliki ketinggian sastera yang jauh lebih hebat daripada sastera yang pernah dikelali oleh golongan Arab jahiliyah. Sebab, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apabila kita mempelajari konsep mukjizat, setiap Nabi diberikan dengan mukjizat. Nabi Musa ada mukjizat, Nabi Daud ada mukjizat, Nabi Isa ada mukjizat. Nabi kita Nabi SAW pun diberikan mukjizat. Dan kebanyakan mukjizat yang diberikan pada para nabi-nabi itu kebiasaannya terkait dengan bidang yang mereka paling pakar dalam bidang tersebut. Contoh, diberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud boleh senang membengkokkan besi untuk buat baju besi, baju pergi perang. Sebab apa? Sebab umat Nabi Daud ini satu umat yang terkenal dengan peperangan. Dan mereka sangat terlibat di dalam penghasilan pedang, baju yang diperbuat daripada besi. Datang Nabi Daud, Allah Ta'ala berikan mukjizat boleh melembutkan besi. Contoh lain, mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Cuba kita tengok. Umat Nabi Musa ni terkenal dengan apa, tuan-tuan? Umat Nabi Musa ni terkenal dengan apa?
Umat Nabi Musa ni, Bani Israel ni terkenal dengan sihir. Sebab tu dalam Quran banyak disebut tentang tukang-tukang sihir pada zaman Nabi Musa. Memang hebat tukang sihir pada zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun ni. Jadi mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Musa, itu juga berbentuk macam sihir. Apa dia? Tongkat boleh bertukar jadi ular. Tangan Nabi Musa boleh mengeluarkan cahaya keputih-putihan. Jadi tukang-tukang sihir yang begitu power dalam sihir menyihir ni, bila ditengok mukjizat Nabi Musa, tongkat memang boleh bertukar jadi ular. Dan ular Nabi Musa tu boleh telan ular-ular yang lain. Maka di sini tukang-tukang sihir tersebut terpaksa mengakui mukjizat Nabi Musa AS. Dia orang hebat sihir, tapi tak dapat menandingi kehebatan Nabi Musa. Jadi setiap mukjizat para Nabi tu, Allah Ta'ala beri tu dia tally dengan kepakaran umat Nabi-Nabi tersebut. Contoh lain juga tuan-tuan, umat Nabi Isa AS. Umat Nabi Isa ni dia orang pakar dalam bidang apa? Dikatakan kepakaran umat Nabi Isa, golongan Nasrani pada zaman Nabi Isa, kepakaran mereka adalah bidang perubatan. Mereka pakar dalam perubatan, mereka boleh sembuhkan macam-macam penyakit. Datang Nabi Isa AS, Allah Ta'ala beri mukjizat untuk Nabi Isa. Apa mukjizat dia? Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang telah mati. Boleh menyembuhkan penyakit orang buta. Orang yang buta sejak lahir, Nabi Isa boleh sembuhkan dia. Sehebat-hebat kepakaran umat Nabi Isa ketika itu, pakar macam mana pun dalam bidang perubatan, mereka tak mampu hidupkan orang mati. Sehebat-hebat kepakaran mereka dalam bidang perubatan, mereka masih tak mampu menyembuhkan penyakit buta seseorang. Datang Nabi Isa, dia boleh buat dua benda yang tak boleh dilakukan oleh mana-mana ahli perubatan pada zaman tersebut. Maka mereka pun mengiktiraf, inilah Nabi, inilah mukjizat. Jadi macam itulah contohnya tuan-tuan dan puan-puan. Mukjizat-mukjizat yang dikurniakan pada Nabi-Nabi terdahulu, mukjizat itu biasanya tally dengan kepakaran yang dimiliki oleh umat tersebut. Dan mukjizat ini boleh mengalahkan kepakaran mereka. Bila umat itu merasakan kami ni pakar nak buat besi, pakar nak menyihir orang, pakar dalam perubatan, tiba-tiba datang seorang Nabi, dia membawa mukjizat yang boleh mengalahkan kepakaran ini. Maka di situlah mukjizat Nabi itu terbukti. Di situlah nampak kehebatan para Nabi-Nabi itu tadi. Sebab mereka memiliki mukjizat yang boleh mengalahkan kepakaran orang-orang lain. Okey. Jadi apa pula kehebatan pada umat Nabi Muhammad SAW? Kehebatan golongan Arab jahiliyah yang diutuskan kepada mereka Nabi SAW. Kehebatan mereka itu adalah pada syair dan juga sastera bahasa Arab yang begitu hebat. Mereka berbangga dengan kelebihan syair-syair mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, punyalah mereka mengagungkan syair-syair pada zaman jahiliyah, sehingga kan seseorang kalau dia berada dalam ketakutan, dia baca syair-syair itu, boleh tenang hati dia, hilang ketakutan dia. Maksudnya begitu dia pandang tinggi pada syair itu, dengan syair itu orang yang takut boleh menjadi tenang. Sampai macam tu sekali. Bila baca syair itu akan hilang rasa ketakutan dia tu. Okey. Dalam keadaan golongan Arab jahiliyah yang begitu mengagungkan penyair-penyair, orang-orang yang mahir dalam sastra Arab, datang Nabi SAW membawa satu mukjizat yang jauh lebih hebat daripada kepakaran bahasa mereka ini. Iaitulah mukjizat Al-Quranul Karim. Bila turun Al-Quranul Karim,
Bila Nabi bacakan kepada golongan Arab yang mereka memang pakar dalam bahasa Arab, apa yang berlaku? Mereka surrender. Mereka surrender. Kami ni memang pakar bahasa Arab. Memang kami ni jago dalam sastra bahasa Arab. Tapi apa yang diturunkan kepada Muhammad ini, yang dibacakan oleh Muhammad ini, kami tak mampu nak buat apa-apa. Kami surrender. Sebab tu dalam Quran banyak kali Allah Ta'ala mencabar golongan-golongan Arab jahiliah ni. Kalau you boleh buat, cuba datangkan 10 ayat yang ayat tu sama macam Al-Quran. Cuba buat. Allah Ta'ala cabar golongan Arab yang pakar dalam bahasa Arab, yang pakar dalam sastra Arab, yang setiap hari bergelumang dengan syair-syair Arab. Allah Ta'ala cabar, kalau you boleh, you cuba buat 10 ayat sahaja yang sama macam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tak ada orang mampu buat, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, tak ada orang mampu buat. Mereka surrender, tak mampu, tak boleh. Berapa ramai sahabat-sahabat Nabi, walaupun mereka pakar dalam syair, pakar dalam sastra bahasa Arab, pada saat mereka mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quranul Karim, hati mereka jadi lembut, hati mereka cair, lalu mereka masuk Islam. Hanya dengan mendengar ayat-ayat Al-Quran. Tak perlu nak tafsir, tak perlu untuk tadabbur, tak perlu dengar apa-apa. Dengar saja ayat Al-Quran. Terus hati dia lembut, hati dia cair, terus mengucap syahadah. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana mereka memang pakar dalam bahasa Arab. Bila didengar ayat Quran tu, dia punya kefahaman itu lebih terasa. Bila dia dengar je ayat-ayat Quran, dia tahu dah ini bukan bahasa manusia. Ini bukan ayat yang boleh ditulis-tulis oleh orang pakar Arab ni. Tak boleh. Mereka dengar saja ayat-ayat Quran, mereka pasti bahawa ini adalah ayat-ayat ketuhanan yang hanya boleh diturunkan oleh Tuhan kepada seorang Nabi. Sebab itu ramai sahabat-sahabat bila dia dengar saja ayat Quran, hati dia terus hidayah masuk, tuan-tuan. Contoh satu kisah. Kita sedia maklum macam mana keislaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar al-Khattab ini pada asalnya beliau sangat memusuhi Nabi SAW. Sehingga kan pada satu hari beliau nak pergi jumpa Nabi dengan tujuan nak menyakiti Nabi SAW. Dalam dia nak pergi berjumpa dengan Nabi, dia bertemu dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Peristiwa ini berlaku ketika di kota Mekah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang ketika itu telah pun beriman dengan Nabi. Sayyidina Hamzah tanya, "Wahai Umar, kau nak pergi mana ni? Laju you nampak ni. Kau nak pergi mana?" Umar kata, "Aku tengah cari Muhammad. Aku nak jumpa dia. Aku nak pukul dia ni." Hamzah tanya balik, "Kau nak pukul Muhammad sebab apa? Apa salah dia buat?" Umar kata, "Aku dengar Muhammad ni dibawa agama baru. Namanya agama Islam. Dan saya dengar dia ni duk menghina Tuhan-Tuhan kita. Tuhan-Tuhan yang kita sembah ni. Muhammad tu hina Tuhan-Tuhan kita. Tu yang aku tak puas hati tu. Nak pergi belasah Muhammad ni." Maka Hamzah pun cakap apa? "Sebelum kamu nak belasah Muhammad, kamu tahu tak adik kamu sendiri telah masuk Islam dan ikut agama yang Muhammad ni bawa?" Maka Umar bin Al-Khattab terkejut. Serius lah. Takkan adik aku sendiri dah ikut Muhammad ni? Terkejut Sayyidina Umar. Maka Umar tak jadi pergi cari Nabi SAW, dia pergi cari adik dia. Pergi ke rumah adik dia. Sampai di rumah adik dia, sampai di depan pintu, Umar terdengar adiknya membaca surah Taha. Membaca ayat suci Al-Quran, surah Taha. Ayat 1 sampai 3 atau ayat 1 sampai 5.
Yang bermaksud Taha, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran supaya kamu tidak menjadi orang yang celaka. Sampai ayat kelima, 1 sampai ayat kelima. Omar tu bila sampai depan pintu adik dia, dia terdengar ayat ni. Bila dia dengar ayat adik dia dalam rumah tu baca, dia terdengar, dia bertambah marah. Sebab memang confirm adik dia dah mengikut agama Muhammad, agama Islam. Dia pun ketuk pintu. Adik dia buka pintu. Ditamparnya adik dia, tuan-tuan. Adik dia kena tampar sampai berdarah. Lepas dia tampar tu, dia tanya, apa ayat you baca tadi? Cuba you ulang balik. Adik dia baca balik surah Taha tu. Bila dengar ayat-ayat itu yang dibacakan oleh adik kepada Sayyidina Umar ini, Umar terdetik dalam hati. Dia kata ayat ni bukan ayat yang manusia boleh buat. Terdetik dalam hati Umar, ini ayat ni bukan manusia yang buat. Ayat ni lain macam lah. Ayat ni lain lah level dia. Manusia takkan dapat buat ayat-ayat macam ni, dia kata. Dia tanya adik dia, kau dapat ayat benda ni daripada rumah siapa? Daripada Muhammad. Okey. Muhammad sekarang ada kat mana? Muhammad sekarang ada kat rumah Abil Arqam, seorang sahabat Nabi. Umar pun pergi ke rumah Abil Arqam, Ibn Abi Arqam, nak bertemu dengan Nabi SAW. Sampai di rumah tersebut, sahabat-sahabat lain semua dah terperanjat. Sahabat-sahabat lain semua dah lari, menyuruh dah, sebab takut kena belasah dengan Umar. Nabi SAW tunggu depan pintu ataupun dalam rumah tu. Umar datang jumpa Nabi. Dia pun tanya, wahai Muhammad, ayat yang aku dengar tadi daripada adik aku ni, ayat yang aku dengar daripada adik aku ni, betul ke ayat itu diturunkan ke atas kamu? Ya, benar. Ayat itu diturunkan kepada aku. Siapa yang turunkan? Allah yang turunkan. Kalau macam tu, wahai Muhammad, saksikanlah bahawa saya beriman dengan Tuhan yang telah turunkan ayat-ayat itu. Dan saya beriman dengan kamu yang telah diturunkan ke atas kamu ayat-ayat itu. Ini tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa macam mana Sayyidina Umar Al-Khattab boleh masuk Islam. Hanya dengan mendengar beberapa ayat daripada surah Taha. Kenapa dia dengar je daripada surah Taha, terus dia boleh terkesan hatinya, lembut, cahaya hidayah terus masuk dalam hati dia, terus masuk syahadah, terus masuk Islam. Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, mereka ni memang dah pakar dalam bahasa dah. Mereka dah memang pakar dalam bahasa Arab, dalam sastra, dalam syair. Tapi bila dia dengar ayat Quran, dia orang dah boleh tahu dah, ini bukan ayat manusia boleh buat macam tu. Ini bukan ayat yang manusia boleh tulis-tulis macam tu. Ini bukan. Ini manusia tak boleh buat. Sebab itu bila dengar je ayat Quran, mereka yakin ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka masuk Islam. Itu baru satu kisah cerita Sayyidina Umar Al-Khattab. Banyak lagi kisah-kisah lain bahawa para sahabat bila dengar je ayat-ayat Al-Quran, ya, hati mereka jadi lembut. Jadi kepakaran orang Arab pada zaman Nabi, kepakaran mereka itu adalah bidang bahasa, bidang sastra, bidang syair. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran yang boleh mengalahkan kepakaran mereka. Kalah kepakaran mereka syair, kepakaran mereka sastra Arab, semua kalah belaka dengan Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW menjelaskan, saya masih menerangkan tentang asbabul wurud, ya. Ni belum masuk lagi nak cerita pasal hadis ni. Jadi asbabul wurud dia macam mana? Nabi SAW datang ke masjid, Nabi tengok ada seorang lelaki ni dikerumuni oleh orang-orang Arab. Nabi pun tanya, siapa dia ni? Maka ada sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, dia ni pakar dalam syair. Dia ni pakar dalam bahasa Arab, dalam sastra Arab. Sebab itu dia dikerumuni oleh orang-orang lain, yang mana orang-orang lain tu datang dan dengar syair-syair daripada dia.
Maka Nabi SAW pun menyatakan bahawa sesungguhnya ilmu itu 3 benda sahaja. Lebih daripada 3 benda ni tak ada manfaat. Jadi Nabi sebut hadis ini tuan-tuan dan puan-puan, bahawa sesungguhnya ilmu itu adalah 3, ayat Quran yang muhkamat, sunnah Nabi yang ditegakkan, yang diamalkan dengan kewajipan-kewajipan yang sentiasa dilaksanakan. 3 ni sahaja. Bila Nabi SAW dengar yang lelaki ini adalah pakar syair lah, pakar itulah ni apa semua, Nabi menyatakan zaka ilmun la tanfa'u man ya'lamuh wa la tadurru man yajhaluh. Ilmu syair yang korang duk puji-puji, yang korang duk bangga-banggakan tadi, ilmu syair ni, dia tu ilmu yang tidak memberikan manfaat kepada seseorang kalau dia pakar dalam bidang syair. Dia pakar dalam bidang syair, apa manfaat dia? Apa kelebihan dia dapat? Dia dapat apa bila dipakar dalam bidang syair ni? Tak ada manfaat bagi orang yang mengetahui ilmu syair ni, kata Nabi. Dan tidak ada mudarat kalau orang tak tahu pun pada ilmu syair ni. Kalau orang tu dia memang langsung tak reti ilmu syair, apa kerugian dia? Apa mudarat yang dia dapat kalau dia tak tahu bidang syair, tuan-tuan dan puan? Contoh kita sendirilah. Ya, contoh kita lah tuan-tuan. Kita ni pakar buat pantun bahasa Melayu. Kita ni pakar nak buat pantun bahasa Melayu. Apa manfaat besar kita dapat melalui kita ni, kepakaran kita pantun Melayu ni? Apa manfaat besar yang kita dapat? Dan ada orang ni, dia tak reti pun pantun berpantun ni. Macam kita lah. Saya memang tak reti lah tuan-tuan. Pantun-pantun ni saya tak reti. Mungkin tuan-tuan pun saya rasa tak reti juga sama macam saya. Kita yang tak reti pantun ni, adakah dia menjadi satu kekurangan? Adakah kita ni dianggap kurang sebab tak reti berpantun? Tak ada. Yang power pantun bukanlah satu kelebihan besar sangat. Yang tak reti berpantun bukanlah satu kekurangan yang berat sangat. Jadi apalah function sangat ilmu pantun-pantun ni? Apa function dia? Apa peranan dia yang sangat penting sangat, terlalu penting? Ini maksud dia. Nabi nak kata, syair-syair apa semua ni, kalau reti, tak adalah hebat sangat pun. Kalau tak reti, tak adalah mudarat sangat pun. Kemudian Nabi sebut 3 ilmu ni. Maksud dia, 3 ilmu ni kalau reti, manfaatnya besar. Kalau 3 ilmu ni tak reti, mudaratnya juga besar. Apa 3 ilmu ni? Ayat Quran, sunnah Nabi, dan juga kewajipan-kewajipan yang dilaksanakan. Jadi itu maksud kita nak fahamkan hadis ni daripada konteks asbabul wurud dia tadi. Ya, banyak hadis-hadis Nabi ini tidak mampu kita faham dengan cara yang tepat kecuali setelah kita mengkaji tentang asbab wurud hadis tersebut. Sama macam ayat-ayat Quran juga. Susah untuk kita benar-benar faham satu-satu ayat Al-Quran itu kalau tidak ditinjau daripada sudut asbabun nuzulnya. Penting. Orang mengaji Quran dengan hadis, dia kena faham asbabun nuzul dan kena faham asbabul wurud. Baik. Jadi Nabi kata ilmu tu ada 3 tuan-tuan kan. 1, ayat-ayat Quran yang muhkamat. Maksud muhkamat ni maksudnya ayat Quran yang jelas. Lawan kepada muhkamat ini adalah mutasyabihat. Ayat Quran yang mutasyabihat ini bermakna ayat-ayat yang samar-samar daripada sudut maknanya. Ayat Quran yang tidak jelas daripada sudut maknanya. Contoh-contoh ayat mutasyabihat dalam Quran. Contoh-contoh ayat-ayat mutasyabihat dalam Quran adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sesungguhnya Allah itu bersemayam di atas arasy-Nya. Itu adalah ayat mutasyabihat. Contoh yang lain
Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu contoh ayat mutasyabihat. Contoh ayat lain, dalam satu ayat Al-Quran Allah Ta'ala kata, tidaklah yang kekal melainkan wajah Allah. Yang kekal hanyalah wajah Allah. Itu ayat-ayat mutasyabihat. Sebab apa kita kata ayat-ayat ni mutasyabihat? Sebab kita tak dapat nak faham clear apa yang dimaksudkan dalam ayat ini. Bila Allah Ta'ala kata Allah bersemayam di atas arash, maksud bersemayam dalam bahasa Melayu maksudnya duduk. Maksudnya Allah duduk di atas arash. Apa makna Allah Ta'ala duduk di atas arash ni? Makna dia memang kita tak dapat nak tahu. Adakah duduk masuk di sini seperti kita duduk di atas kerusi? Takkan kita nak kata Allah duduk di atas arash macam kita duduk atas kerusi? Oh, siapa yang faham lagu tu tuan-tuan? Habis, akidah dia habis. Tauhid dia jadi kacau. Sebab apa? Sebab seseorang yang beriktikad Allah duduk di atas arash, maksudnya Allah ada tempat. Maksudnya Allah ada anggota badan. Sebab kalau tak ada anggota badan, macam mana nak duduk? Maksudnya Allah ada arah. Allah ada atas arash. Maksudnya Allah ada arah. Ada tempat, ada arah, ada anggota badan. Semua ini adalah sifat-sifat makhluk. Sepakat ulama tauhid, ulama ilmu akidah menyatakan ini sifat-sifat makhluk yang Allah mesti suci daripada sifat-sifat makhluk. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dah belajar sifat 20. Sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith. Sifat yang wajib bagi Allah adalah Allah mesti berlawanan, bercanggah dengan sifat-sifat makhluk. Jadi, kalau kita faham ayat Quran tadi secara literal, secara zahir, itu melazimi Allah Ta'ala ada tempat, ada arah, ada anggota badan. Sedangkan ulama akidah sepakat menyatakan Allah bersih daripada sebarang sifat-sifat makhluk. Jadi apa maksud ayat ni? Kan, maksud dia sama-sama. Maka dipanggil dengan ayat mutasyabihat. Sama juga tadi, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Takkan nak ambil secara zahir tuan-tuan. Takkan maksud dia adalah literal, maksudnya Allah ada tangan. Tak bolehlah nak ambil secara literal macam tu je. Maksudnya Allah ada tangan pula. Tangan itu anggota badan. Takkan Allah ada anggota badan lah. Kat situ dah makna pada ayat ini menjadi sama-sama. Ulama akidah mereka ada cara nak memahami ayat-ayat seumpama ini. Itu mungkin perbincangan dia nanti dalam bidang akidah lah. Dalam kuliah-kuliah tauhid, ustaz-ustaz akan menerangkan macam mana caranya kita nak fahamkan ayat-ayat mutasyabihat seumpama ini. Tinggal lagi kita nak jelaskan bahawasanya yang Nabi SAW sebut dalam hadis ini adalah ayat-ayat muhkamat yang clear. Kita baca, kita faham, tidak ada kesamaran daripada sudut maknanya. Ini ayat muhkamat kita panggil. Ayat-ayat Quran yang makna dia sama-sama, yang tak clear, tak jelas, itu dipanggil ayat-ayat mutasyabihat. Ulama akidah ahli sunnah wal jamaah telah menetapkan cara untuk kita berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat ini. Apa caranya? Itu macam saya kata tadi, kena belajar dalam kitab tauhid atau kitab akidah lah. Ya. Itu yang pertama tuan-tuan. Ya, ayat yang muhkamat. Kemudian Nabi SAW menyatakan ilmu yang nombor 2 ni adalah sunnatun qaimah. Sunnah yang diamalkan, sunnah yang sentiasa berterusan, diamalkan dan dipertahankan. Jadi di sini kita nampak adanya kelebihan yang besar bagi orang-orang yang bergelumang mempelajari hadis-hadis Nabi, orang yang selalu dengar kuliah hadis, orang yang selalu belajar hadis, orang yang mengajar ilmu hadis. Hadis ni apa tuan-tuan?
Hadis ni sunnah lah. Jadi masukkan hadis ni sunnah lah. Yang kita sedang belajar ni, ini sunnah lah ni. Yang kita selalu dengar kuliah-kuliah hadis, kita dengar hadis-hadis Nabi dekat TV, dekat radio, itu sunnah lah tu. Jadi ini yang Nabi SAW maksudkan sunnatun qa'imah, sunnah yang diamalkan secara berterusan. Dan banyak sebenarnya kelebihan-kelebihan seseorang yang mempelajari sunnah ini. Orang yang bergeluman dengan sunnah ni banyak kelebihan-kelebihan yang didapat. Antara kelebihan orang-orang yang belajar hadis ataupun belajar sunnah ni, kelebihan pertama, bahawa okey. Azan 5 minit lagi. Okey. Antara kelebihan-kelebihan mempelajari hadis ataupun mempelajari sunnah, yang pertama sekali, orang yang beramal dengan sunnah Nabi, orang yang beramal dengan sunnah-sunnah Nabi SAW bermakna itu adalah tanda dia cinta pada Nabi. Dan orang-orang yang telah mencintai Nabi, maka Nabi berjanji bahawa mereka bersama dengan Nabi dalam syurga. Ini perkara yang termaktub dalam sebuah hadis. Nabi SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kata, wahai Anas, kalau kamu boleh hidup daripada pagi sampai malam dalam keadaan hati kamu tak ada dengki pada orang, maka hiduplah sebegitu. Kalau boleh kamu pastikan hati kamu ni tak ada dengki langsung pada orang, maka hidup macam tu. Kerana apa? Kerana Nabi kata, وَذَلِكَ مِنْ sunnati. Hidupnya macam tu, itu adalah sunnah aku. Hidup dalam keadaan hati itu bersih, hati itu clear, tak ada hasad dengki dengan orang, tak ada cemburu dengan orang, tak ada sangka buruk dengan orang. Nabi kata ini adalah sunnah aku. Kemudian Nabi bersabda, faman ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnah aku, faqad ahabbani, maka dia telah mencintai aku. Faman ahabbani yakunu ma'i fil jannah, barang siapa telah mencintaiku, maka dia akan bersama denganku dalam syurga. Barang siapa menghidupkan sunnah Nabi, maka dia telah mengasihi Nabi, dia telah mencintai Nabi. Barang siapa dia telah mencintai Nabi, dia akan bersama dengan Nabi dalam syurga. Jadi macam mana nak hidupkan sunnah Nabi ini, tuan-tuan dan puan-puan? Macam mana nak hidupkan sunnah-sunnah Nabi yang dengannya menyebabkan kita cinta Nabi, yang dengannya menyebabkan kita dapat bersama dengan Nabi dalam syurga? Macam mana cara dia? Cara dia belajar sunnah. Cara dia belajarlah dulu hadis Nabi. Belajar dulu sunnah Nabi. Dah belajar hadis, dah belajar sunnah Nabi itu, baru kita tahu kita nak amalkan yang mana. Belajar sunnah, kemudian baru dapat beramal. Dapat beramal, menegakkan sunnah, barulah namanya cintai Nabi. Dapat cinta pada Nabi, barulah dapat bersama dengan Nabi dalam syurga. Jadi ganjaran bagi orang yang belajar dan hidupkan sunnah Nabi, ganjaran dia bukan setakat masuk syurga. Bukan setakat masuk syurga, tuan-tuan. Bahkan ganjaran dia lebih daripada setakat masuk syurga. Apa dia? Bersama dengan Nabi dalam syurga. Beza tak? Orang dapat masuk syurga dengan orang dapat duduk dengan Nabi dalam syurga. Beza tak? Beza jauh sungguh. Beza jauh sungguh. Ramai orang dapat masuk syurga tapi dia tak bersama dengan Nabi. Mungkin ada setengah orang masuk syurga dan bersama dengan Nabi. Ini kenikmatan yang luar biasa. Ini anugerah yang cukup hebat. Jadi ini yang Nabi sebut dalam hadis ni. Jadi siapa orang yang dapat masuk syurga dan dapat duduk dengan Nabi dalam syurga? Siapa dia? Orang-orang yang hidupkan sunnah Nabi. Apa yang diperlukan untuk hidupkan sunnah Nabi? Belajar hadis, belajar sunnah, kemudian praktikkan dalam hidup kita, maka itu namanya menghidupkan sunnah, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya kalau kita betul-betul faham hadis yang satu ni sahaja, cukup dah. Nak memahamkan kenapa kita kena ambil berat dengan sunnah.
Kenapa kita kena ambil berat dengan belajar ilmu hadis? Satu yang hadis ni cukup dah. Belum cerita lagi dalam hadis lain, Nabi SAW telah bersabda, semoga Allah Ta'ala mengurniakan cahaya pada diri seseorang yang mendengar hadis-hadis aku, kemudian disampaikan kepada orang lain. Nabi mendoakan orang-orang yang banyak mendengar hadis Nabi, kemudian disampaikan hadis itu kepada orang lain. Nabi doakan mereka ini diberi cahaya. Belum lagi ceritanya dalam satu hadis, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma arham khulafai. Ya Allah, berkatilah khalifah-khalifah aku. Baik, tuan-tuan, kita bagi masa sikit untuk azan. Lepas azan kita sambung lagi beberapa minit, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW telah menyatakan bahawa sebenar-benar ilmu itu yang keduanya adalah sunnah. Ya, sunnah yang diamalkan, sunnah yang diamalkan secara berterusan. Jadi perkara ini menjadi salah satu kelebihan bagi orang-orang yang mempelajari sunnah Nabi SAW. Di samping bukan sedikit hadis-hadis yang hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan belajar hadis ini. Hadis-hadis berkenaan kelebihan mempelajari hadis Nabi. Seperti yang kita katakan tadi, ya, dalam hadis Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, maka dia telah mencintai aku. Barang siapa telah mencintai aku, nescaya dia akan bersama di dalam syurga. Dan menghidupkan sunnah Nabi itu tidak mungkin terlaksana kecuali apabila mempelajari dulu tentang sunnah, tentang hadis. Jadi itu kelebihan pertama. Kelebihan yang pertama ni pun sebenarnya dah cukup hebat dah. Di samping tu banyak lagi hadis-hadis lain tentang kelebihan mempelajari hadis Nabi ataupun sunnah Nabi. Antaranya hadis lain, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar hadis aku kemudian disampaikan kepada orang lain. Kemudian ada lagi satu hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib bahawa Nabi SAW pernah berdoa menyatakan, Allahumma arham khulafai. Ya Allah, rahmatilah khalifah-khalifah aku. Khalifah ni tuan-tuan, kalau bahasa Melayu pun kita panggil khalifah jugalah kan. Tapi sebenar-benar maksud khalifah tu diterjemah kepada bahasa Melayu, maksud dia pengganti. Kenapa dinamakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali ini sebagai khalifah? Kerana mereka adalah pengganti Nabi dalam memerintah umat Islam ketika itu. Jadi maksud khalifah adalah pengganti. Jadi Nabi berdoa, ya Allah, rahmatilah pengganti-pengganti aku, orang-orang yang menggantikan aku, kata Nabi. Lalu sahabat tanya, waman khulafa'uka ya Rasulullah? Siapa khalifah-khalifah kamu ya Rasulullah? Siapa yang dimaksudkan pengganti-pengganti kamu ni ya Rasulullah? Maka Nabi SAW pun menjawab, alladzina ya'tuna min ba'di wa yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha an-nas. Pengganti-pengganti aku ataupun khalifah-khalifah aku ini adalah mereka yang datang setelah aku. Maksudnya datang setelah kewafatan Nabi. Mereka menghidupkan sunnah-sunnah aku dan mereka mengajarkannya kepada orang lain. Jadi orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi dan menyebarkan sunnah Nabi kepada orang lain, mereka mendapat doa khusus daripada Nabi SAW. Kerana Nabi telah mendoakan orang-orang seumpama ini dengan Nabi kata, rahmatilah pengganti-pengganti aku ni. Jadi orang-orang yang bergelumang dengan ilmu sunnah Nabi, hadis Nabi ini, sentiasa mendapat limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam sama juga kita kata mereka yang menghidupkan sunnah Nabi. Macam mana nak hidupkan sunnah Nabi kalau tak belajar? Macam mana nak hidupkan sunnah Nabi kalau tak tahu bahawa ini adalah sunnah Nabi? Jadi bermula dengan belajar hadis, belajar sunnah, pergi kepada beramal, praktikkan sunnah-sunnah itu, maka layaklah mereka ini mendapat macam-macam ganjaran yang disebut dalam macam-macam hadis
yang kita tak dapat nak sebutkan kesemuanya tuan-tuan dan puan-puan, yang itu barulah 2-3 hadis sahaja. Walaupun mungkin di sana ada berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus hadis tentang kelebihan mempelajari hadis ataupun sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian itulah sedikit penerangan tentang hadis yang kita belajar pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kefahaman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan bila kita belajar pada malam ni, kita belajar hadis, kita juga turut mendapat kelebihan-kelebihan yang disebutkan juga tadi. Kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang mempelajari hadis ataupun sunnah Nabi, insya-Allah. Itu sahaja. Mudah-mudahan ada rezeki berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sallama ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.